Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap kecuali yang benar. Yang kita sebut bahawa Nabi ini sentiasa bercakap benar, bukan selepas kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan dari kecil sampai ke dewasa, sampai Rasulullah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyri wal jaza, amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku ataupun kitab Muhammad Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Antara perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seorang yang teliti, dan baginya berteliti itu bukan membosankan. Baginda tidak memiliki pelbagai adat cara hidup yang berbeza-beza, sehingga adat yang pelbagai itu menguasai cara hidupnya dan menjadi tanda kelemahannya. Lantaran itulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap kecuali yang benar. Yang kita sebut bahawa Nabi ini sentiasa bercakap benar, bukan selepas kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan dari kecil sampai ke dewasa, sampai Rasulullah wafat, baginda tidak pernah berbohong. Tutur katanya sentiasa halus, tiada tokok tambah dan tiada pula kekurangan. Tutur katanya tidak menghina sesiapa pun dan tidak menjauhkan seseorang manusia. Seperti yang kita pernah sebut sebelum ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Justru Rasul itu disayangi oleh semua sahabat baginda. Sehingga kan seorang penulis, Khalid Muhammad Khalid, ketika menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi dalam buku beliau Rijal Haular Rasul, beliau menyebut bahawa Nabi SAW ini disayangi oleh semua para sahabatnya. Antara yang kita lihat ialah Nabi ini sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik. Cuba kita bayangkan satu kisah yang pernah berlaku, iaitu seorang lelaki yang bernama Abdullah yang dikenali dengan gelaran Al-Himar. Suatu hari Abdullah ini dibawa menghadap untuk bertemu dengan Nabi kerana satu kesalahan, iaitu minum arak. Dan kesalahan ini pernah dilakukan oleh Abdullah sebelum ini. Bila dia hadapkan di hadapan Nabi, ada orang yang berada di sekitar baginda itu menyebut begini, laknatlah si Abdullah ini, kerana dia tidak serik-serik melakukan kesalahan sehingga dibawa lagi ke hadapan Nabi SAW. Rasulullah
Apabila mendengar perkataan seperti itu, Nabi SAW menyebut, jangan kutuk dia, jangan laknat dia, kerana sesungguhnya dia ini, maksudnya Abdullah ini, sangat sayangkan, sangat cintakan Allah dan Rasulnya SAW. Nabi bezakan perbuatan salah si Abdullah itu. Dia minum arak, itu salah dan dia akan dihukum. Tetapi tidaklah kerana kesalahan itu dia boleh dihina, dijatuhkan maruahnya. Inilah sesuatu yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW sentiasa bercakap dengan kata-kata yang baik dan tidak menjatuhkan maruah mereka. Baginda SAW membesarkan segala nikmat Allah. Segala nikmat Allah itu dipandang sebagai suatu kurniaan besar di sisinya. Baginda tidak pernah mencela apa-apa makanan yang dirasainya dan tidak pula memujinya, sehingga kan orang tidak boleh mengatakan bahawa baginda mengutamakan makanan tertentu atas makanan lain. Semua rezeki Allah yang diperolehinya diperbesarkan oleh baginda SAW. Baginda tidak marah untuk dirinya dan tidak meminta pertolongan demi kepentingan dirinya. Maksudnya, Rasulullah tidak marah kerana kepentingan peribadi. Pernah berlaku suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid dan dilihat di dinding masjid itu ada kesan ludah. Kesan kahak, ada orang meludah. Bila Nabi tengok, Nabi tak kata apa-apa lagi, tapi daripada riak muka Nabi, Nabi marah. Jadi kita tahu di sini, marah Nabi ini bukan kepentingan peribadi. Marah Nabi di sini kerana masjid dikotori. Ada orang tidak menjaga peraturan sehingga meludah ke dinding. Walaupun dinding waktu itu bukan macam dinding kita, daripada tanah liat. Tapi itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan begitu, bila Nabi, dalam keadaan wajah Nabi marah, datang seorang wanita, dia pergi dekat dinding tu, dia kikis, dia keluarkan, dia buang kesan daripada kahak dan dia calikkan dengan wangian. Lalu Nabi SAW gembira dan Nabi menyatakan dengan pujian kepada wanita tersebut, Nabi menyatakan ketika itu, ma ahsana hadha, ma ahsana hadha, alangkah baik perbuatan tersebut. Maknanya pujian yang Nabi beri itu adalah kerana perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabiah, oleh wanita tersebut. Apabila baginda SAW berbicara, maka disempurnakan tutur katanya sehingga orang yang berada di hadapannya benar-benar faham. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pernah bertanya, bapanya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bagaimanakah caranya Rasulullah masuk ke sesuatu tempat? Jadi Sayyidina Husain tanya kepada bapanya Sayyidina Ali, bagaimana cara Nabi masuk ke sesuatu tempat? Beliau menjawab, baginda masuk untuk urusan dirinya setelah diberi izin. Maknanya Nabi minta izin dahulu. Ini berarti Rasul yang mulia ini sebelum masuk ke sesuatu tempat, baginda SAW akan meminta izin kepada orang yang di dalamnya. Apakah mereka bersedia untuk bertemu dengannya? Ini kita kata karakter peribadi akhlak yang ada kepada Nabi.
Sedangkan kita tahu bahawa Rasulullah ini disayangi oleh semua orang mukmin melebihi sayang mereka terhadap diri sendiri. Dalam keadaan begitu pun Nabi tak ambil peluang untuk ambil mudah soal keizinan. Nabi minta izin dahulu daripada sahabat radhiyallahu anhu. Apabila berada di rumah, baginda sallallahu alaihi wasallam membahagikan waktunya kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk keluarga, dan satu bahagian untuk dirinya sendiri. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai tempat, mempunyai ruang dalam rumahnya untuk beribadat, tempat untuk bertemu keluarganya, dan tempat untuk baginda bersendirian dan bertemu dengan para sahabatnya. Manusia yang paling hampir dengan Nabi adalah yang paling baik dalam kalangan mereka dan yang paling mempunyai kelebihan dalam agama. Apabila golongan yang mempunyai hajat keperluan datang kepadanya, maka hati dan fikirannya tertumpu kepada mereka. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang berhajat datang bertemu dengan Nabi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melayani dan mendorong mereka kepada perkara yang dapat memperbaiki urusan mereka. Baginda pernah bersabda, Man kana waslatun li akhihi al-muslim ila sultanin fi mablaghi birrin aw taysiri asirin a'anahu Allah ala ijazati surati yaumal qiyamati inda dahdil aqdam atau kama qala. Maksudnya, sesiapa yang menjadi penghubung saudara muslimnya kepada orang yang berkuasa dalam menyampaikan sesuatu kebaikan atau mempermudahkan sesuatu kesukaran, maka Allah menolongnya untuk melintasi sirat pada hari kiamat kelak ketika sekalian kaki tergelincir. Tuan-tuan, puan-puan semua, cuba kita perhatikan di sini. Nabi gambarkan di sini ada perkara yang kita buat, mungkin kita sendiri tak boleh menolong saudara kita, menolong sahabat kita, menolong jamaah kita. Tapi kita boleh menjadi penghubung kepada seseorang yang lain sehingga kawan kita itu dapat dibantu. Maka Nabi SAW menyebut di sini, orang macam ni dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi as-sirat, titian pada hari kiamat, waktu sekalian kaki manusia tergelincir. Dan di atas hadis-hadis seperti inilah, pesan-pesan seperti inilah, kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berusaha membantu saudara-saudara mereka. Pernah satu ketika, seorang sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ataupun Abdullah Ibnu Abbas, iaitu sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah Ibnu Abbas ni dia beriktikaf dalam Masjid Nabawi. Dia beriktikaf. Bila dia beriktikaf, tengah-tengah iktikaf ni di Masjid Nabawi, masuk seorang lelaki melintas di hadapan Abdullah Ibnu Abbas. Bila Abdullah Ibnu Abbas tengok lelaki ni, dia tengok lelaki ni dalam keadaan muram.
dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka cita. Lalu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada lelaki itu, saya nampak kamu ni sedang bermuram, sedang bersedih. Betul ke begitu? Kata lelaki tersebut, dia kata, betul wahai sepupu Rasulullah, betul. Saya sedang bersedih, saya sedang berduka cita. Kerana sepatutnya waktu ini, masa ini, saya kena bertemu dengan seorang lelaki untuk saya selesaikan satu masalah saya dengan lelaki tersebut. Tetapi saya tidak mempunyai kemudahan untuk berbuat demikian. Kata Ibnu Abbas, maukah kamu kalau aku menolong kamu, aku pergi jumpa kawan kamu tu? Kata lelaki tersebut, dia kata, wahai Ibnu Abbas, macam mana kamu nak keluar daripada rumah Allah ini, sedangkan kamu sedang beriktikaf dalam Masjid Nabawi ini, kamu nak tinggalkan iktikaf, kamu nak pergi jumpa kawan saya untuk selesaikan masalah saya. Kata Ibnu Abbas, dia kata, suatu waktu dahulu, Tuan punya makam ini, maksudnya ketika itu Rasulullah sudah wafat. Tapi jarak peristiwa itu dengan Rasulullah wafat masih dekat lagi. Maknanya bukan jarak yang jauh. Aku pernah mendengar Tuan punya makam ini, Rasulullah ini bersabda, mafhumnya, seseorang yang pergi menyelesaikan, mengurus hal ehwal saudaranya lebih baik daripada dia beriktikaf di masjid aku ini selama 10 tahun. Dan Ibnu Abbas ketika sebut begitu, dia sebut dalam nada sedih. Sebab dia teringat kepada Nabi SAW. Apa yang dapat kita sebut daripada kisah ini, saya nak sesuaikan dengan apa yang Nabi sebut tadi. Nabi sebut tadi, orang yang dapat menghubungkan seseorang sehingga boleh membantu orang tu, dia akan dapat melintasi sirat dengan begitu baik. Maknanya, Nabi mengajar kepada kita perihal perkara-perkara yang boleh kita buat dalam hidup ini, yang kita katakan berbuat kebaikan. Jadi bila peristiwa tadi berlaku dalam masjid, maknanya peranan masjid ataupun jamaah masjid ini bukan sekadar kita bertemu dalam masjid, kita solat, kita berzikir, kita berada dalam majlis ilmu. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang boleh kita buat, yang akhirnya mendapat sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Husain pernah bertanyakan bapanya Sayyidina Ali, bagaimana caranya Nabi keluar dan apa yang baginda lakukan pada masa keluarnya baginda. Sayyidina Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak banyak bercakap. Baginda tidak bercakap kecuali perkara yang ada kepentingan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati-hati manusia yang ditemuinya dan tidak menceraiberaikan hati mereka. Maksudnya, Nabi ni kalau dia jumpa orang, dia bukan cakap yang boleh memisahkan orang tu dengan orang ni. Tapi Nabi dekatkan hubungan seseorang itu dengan seseorang. Ada seorang penulis namanya Syekh Muhammad Ghazali. Dia sebut begini, tuan-tuan. Dia sebut ni nak cerita macam mana pentingnya kita menjaga hubungan. Kata Syekh Muhammad Ghazali, orang yang meneropong, orang yang mengintai-ngintai kesalahan maksiat yang dilakukan oleh saudaranya. Maksudnya dia pergi cek, dia pergi usaha dia tu nak cari kelemahan saudara dia. Maksiat apa saudara dia buat ni.
Kata Syekh Muhammad Ghazali, sebenarnya kesalahan dia mengintai, dia teropong kesalahan saudaranya itu lebih besar dosanya daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Hari ini ramai sekali orang buat benda-benda yang tidak berfaedah. Dia cari kat mana kelemahan ke orang ni, kemudian dia dedahkan orang ni lakukan maksiat begini, dengan ni. Sehingga kan keaiban-keaiban yang berbentuk peribadi itu yang sepatutnya diketahui oleh seorang dua orang, akhir seluruh dunia tahu, disebabkan dia mengintai-ngintai kat mana kesalahan saudaranya, aib-aib yang berlaku kepada saudaranya. Maksud di sini ialah keaiban-keaiban peribadi. Kita tak cakap soal jenayah, itu lain lah. Jenayah, penipuan, menggunakan duit syarikat, duit negara, itu bukan perbincangan kita. Tetapi maruah-maruah yang kita sebut kepada yang perlu kita jaga terhadap saudara-saudara kita. Baginda SAW memuliakan orang yang dimuliakan dalam kalangan sesuatu kaum dan menjadikannya sebagai pemimpin ke atas mereka. Baginda meninjau para sahabatnya dan bertanyakan khabar sesiapa yang tiada dalam kalangan mereka. Luar biasa, tuan-tuan. Kalau tak ada orang, Nabi perasan orang sahabat yang biasa Nabi jumpa, biasa dengan majlis Nabi, tiba-tiba tak ada. Dan Nabi perasan ni bukan sahabat-sahabat yang disebut sebagai kibarus sahabah, orang-orang kecil pun, orang-orang biasa pun Nabi perasan. Sehingga kita pernah sebut kisah bagaimana seorang wanita yang berkulit hitam yang kerjanya ialah tukang bersih Masjid Nabawi ketika itu. Satu hari bila Nabi bertemu sahabat, Nabi tanya, di manakah wanita tersebut? Padahal wanita tu cleaner saja, orang yang biasa. Bukan kita hina jawatan tu, cleaner masjid ni hebat, besar pahalanya. Tapi nak ceritanya, wanita tu kerjanya cleaner, tukang bersih masjid. Tapi itu pun Nabi perasan. Nabi perasan. Nabi tanya, mana wanita tersebut? Mana wanita tersebut? Ada orang yang syarah hadis kata bahawa wanita ini namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Nabi kata, mana kelibat Ummu Mihjan ini? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia dah meninggal berapa hari yang lepas. Nabi kata, kalau dia dah meninggal, kenapa tak maklum pada saya? Sahabat tak jawab lah. Sebab pada pemikiran sahabat, tidak semua kematian yang berlaku di Madinah tu nak report, nak maklum pada Nabi. Terutama wanita ni orang biasa-biasa sahaja. Kemudian Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, tunjukkan kepada aku di mana kubur wanita tersebut. Mana kubur dia? Maknanya Nabi walaupun tak boleh berjumpa di dunia ini, kelibatnya tak nampak, tapi Nabi berusaha bertanya di mana kubur tersebut. Nabi pergi ziarah dan Nabi mendoakan seluruh perkuburan tersebut. Ini Rasulullah SAW yang kita kata peristiwa-peristiwa ini peristiwa yang betul, peristiwa yang benar. Dan kita nampak macam luar biasa. Dia bukan benda yang direka-reka. Inilah hakikatnya yang berlaku kepada Nabi SAW. Baginda akan bertanyakan apa-apa masalah yang berlaku dalam kalangan orang ramai. Baginda akan mengelokkan apa yang elok dan memburukkan serta melempahkan apa yang buruk. Baginda bersederhana dalam urusannya. Baginda tidak akan lalai daripada sesuatu perbicaraan atau tutur kata atau sesuatu perintah agar manusia tidak menjadi lalai. Baginda tidak menjauhkan daripada kebenaran dan tidak pula melampaui batas. Baginda tidak akan melebihkan seseorang terhadap orang lain di dalam majlisnya.
Baginda tidak melebihkan seseorang terhadap orang lain dalam majlisnya. Dan Nabi sendiri secara peribadi dia tak meletakkan dia kedudukan yang lebih dalam sesuatu majlis. Dia tak buat penampilan yang berbeza daripada para sahabat. Apa pakaian yang dipakai sahabat, itulah pakaian yang dipakai oleh Nabi. Sama saja. Baginda tak bezakan dia itu sebagai ketua negara, sebagai Rasulullah. Nabi tak bezakan. Sehingga pernah datang seorang lelaki ke Madinah, bertanya dalam satu kelompok manusia yang ada Nabi dalam tu. Orang ni tak kenal pun Nabi. Sehingga lelaki ini bertanya, ayyukum Muhammad? Kalangan kamu ni mana yang Nabi Muhammad, mana satu? Tak kenal. Sebab Nabi maksudnya dalam perbincangan syarah pada hadis ni, maknanya Nabi tak duduk di satu tempat yang berbeza, tempat yang tinggi, pakaian berbeza. Tak. Nabi bersama-sama dengan para sahabat. Jadi akhirnya sahabat tunjuk di tengah-tengah mereka tu, kata mereka, ini yang pakai baju putih ni, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda suka kepada orang yang paling mampu memberi nasihat dan paling bersimpati dan ringan tulang untuk menghulurkan bantuan. Baginda hanya bercakap perkara yang berfaedah. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka agar hati-hati manusia melengkapi dengan perasaan kasih sayang dan tidak berpecah belah dengan rasa kebencian. Sayyidina Ali berkata lagi, Rasulullah tidak akan melantik seseorang menjadi pemimpin ke atas orang lain kecuali dia seorang yang mulia dalam kalangan mereka. Maknanya Nabi lantik pemimpin ini orang yang mulia sahaja. Maksudnya ialah manusia yang paling bersifat mulia pada orang lain. Kerana orang yang mulia itu akan memberikan kebaikan yang ada pada dirinya kepada orang lain, dan dia akan memimpin mereka sedaya yang boleh demi mereka serta tidak menindas mereka ke atas sesuatu perkara. Ini cara Nabi melantik seseorang, Nabi pilih seseorang untuk jadi pemimpin. Cari orang yang mulia, cari orang jujur, cari orang yang benar, cari orang yang mempunyai kebaikan, bukan orang yang terpalit dengan perkara-perkara yang buruk. Rasulullah mengajar para sahabatnya erti kepintaran. Baginda meletakkan manusia atas timbangan penghormatan. Baginda memberi amaran jangan ada seseorang pun melaporkan kepadanya kata-kata yang tidak benar daripada seseorang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang yang mengadu domba dan membawa berita hal keburukan seseorang. Seorang A'rabi datang bertemu dengan Nabi, orang Badui. Nabi datang kepada Nabi meminta pemberian daripadanya. Dia jumpa Nabi, hajat dia nak minta sesuatu daripada Nabi. Rasulullah pun bagi. Kemudian Nabi tanya, lepas Nabi bagi benda tu, Nabi tanya, apakah aku sudah berbuat baik kepada kamu? Lelaki itu menjawab, tidak. Nabi dah bagi dah, tapi bila tanya, aku buat baik daripada kamu? Dia kata tidak. Orang Badui. Dan tidak juga engkau membuat yang elok. Boleh dia kata begitu. Nabi dah bagi dah. Jadi kalangan sahabat yang berada di sekitar Nabi marah dan ada yang bangun nak bertindak kepada lelaki tersebut. Lantas Nabi SAW isyaratkan kepada mereka supaya bertahan. Yang buat tenang, ibaratnya begitu. Kemudian baginda bangun dan masuk ke dalam rumahnya dan memberikan kepada orang itu sesuatu. Beri lagi, tambah lagi. Kemudian baginda bertanya, apakah aku telah berbuat baik pada kamu? Dah tambah ni baik dah aku ni? Berkata orang Badui itu, iya.
Semoga Allah mengganjari kebaikan kamu bagi pihak keluarga dan kerabatku. Lalu berkatalah Nabi SAW, tadi kamu telah berkata apa yang kamu katakan. Sedangkan dalam jiwa para sahabatku ada sesuatu yang tidak disenangi. Jika kamu suka, bangunlah di hadapan mereka dan katalah sebagaimana yang telah engkau katakan di hadapan aku, supaya lenyaplah rasa tidak senang dalam hati mereka terhadap kamu. Orang Badui itu menjawab, baiklah. Sebab yang dia kata Nabi berbuat baik ini depan Nabi saja. Sedangkan depan sahabat tadi dia kata Nabi tak pernah buat baik. Jadi Nabi kata kamu kena sebut seperti itu juga depan sahabat-sahabat aku, supaya hati mereka tidak tergores. Keesokan harinya tak kala pagi atau petang datanglah orang Badui itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang Badui ini telah berkata apa yang telah dikatanya, kemudian kami tambahkan pemberian untuknya. Lalu dia mendakwa dia sudah berpuas hati. Bukankah begitu? Tanya Nabi. Jawab orang Badui itu, benar, betul. Semoga Allah mengganjari kebaikan buatmu bagi pihak keluarga dan kerabatku. Kemudian Nabi SAW pun berkata, bersabda, perumpamaan aku dengan orang ini seperti seorang lelaki yang memiliki unta yang terlepas, lalu dikejar oleh orang ramai. Tindakan mereka hanya menyebabkan unta itu semakin menjauh. Lalu tuan unta itu memanggil mereka dengan katanya, biarkanlah aku dengan untaku kerana aku lebih lembut kepadanya berbanding dengan kamu. Lalu dia pun menuju ke hadapan unta itu mengambil sisa yang ada di bumi. Lalu dihulurkan kepadanya sehingga unta itu pun datang untuk menderum. Kemudian dia pun memasang pelananya dan duduk di atasnya. Dan jika kamu membiarkan kamu bertindak mengikut kemahuan kamu ketika lelaki itu berkata apa yang dikatakan, lalu kamu membunuhnya, nescaya dia akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya di sini ialah Rasulullah mengajar mendidik para sahabat macam mana untuk berhadapan dengan kerenah orang ni. Kerana manusia ni pelbagai. Jika kamu bertindak tergesa-gesa tanpa ada kesabaran, maka akan berlakulah sesuatu yang merosakkan. Orang tu akan semakin jauh daripada kamu. Dan kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan orang Arabi ni, karakternya macam tu. Perangainya macam tu. Pernah seorang lelaki Badui, bila mereka nak tahu tentang agama, dia duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mad-din? Ya Rasulullah, apakah arti agama? Nabi jawab, agama itu ialah husnul khuluq. Akhlak yang baik itulah agama. Kita kalau dah beri jawapan macam tu, jelas tak ada apalah. Betul tak? Okey lah tu. Tapi orang Badui ni lain macam. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, mad-din? Ya Rasulullah, agama itu apa? Nabi kata, husnul khuluq. Perangai yang baik, akhlak yang baik. Lepas tu duduk sebelah kiri Nabi pula. Ya Rasulullah, mad-din? Ya Rasulullah, agama itu apa? Nabi kata, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Kemudian duduk belakang Nabi pula tanya, mad-din ya Rasulullah? Tengok. Kalau Nabi tak sabar, memanglah. Tapi itulah karakter Nabi SAW berhadapan dengan manusia. Kesabaran yang tinggi yang ada kepada Rasulullah SAW. Rasulullah seorang yang penyabar dan mengawal diri. Baginda sabar tak kala marah dan menahan diri atas tindakan bodoh orang lain. Baginda tegas dalam menolak kemunafikan. Berpura-pura ni suatu yang ditolak keras oleh Nabi SAW.
Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang berseri wajahnya dan lunak suaranya. Kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang mulia untuk menjadi rasulnya. Pemilihan daripada kalangan manusia inilah yang menjadi sasaran kecaman orang-orang munafik dan orang kafir sampai ke hari kiamat. Nabi betul dia rasul, dia Nabi, dia Habibullah, dia kekasih Allah, dia manusia mendapat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Tetapi tak hilang daripada Nabi itu manusiawi kemanusiaan Nabi. Manusiawi itu ada pada Nabi. Maksudnya, Nabi hidup macam orang lain, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berkeluarga, Nabi bersahabat, Nabi bersosial, Nabi bekerja. Itu ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri manusia itu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka ini apabila Nabi ini dibangkit sebagai rasul dan dia itu manusia biasa, itu dikomplain. Itu yang tidak, iaitu yang menimbulkan persoalan di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Antaranya Allah Ta'ala cerita, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandang kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang yang hina lagi berfikiran singkat. Untuk makluman, untuk pengetahuan kita, protes Nabi ni seorang manusia ni bukan protes daripada orang kafir ni pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam pun mengalami isu yang sama. Mereka umpamanya kaum Nabi Nuh, begitu juga yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh, bangsa Ad, Thamud dan kaum-kaum mereka selepas rasul, selepas mereka kepada rasul-rasul mereka, mereka menyebut bahawa kenapa kamu ni manusia? Kenapa bukan malaikat? Kamu jadi rasul ni sebab apa kamu, sedangkan kamu manusia biasa? Sedangkan seperti yang kita ketahui, hikmah manusia itu daripada kalangan manusia sebab itulah yang paling dekat dengan manusia. Kalau malaikat macam mana nak sampaikan risalah? Sebab penciptaan malaikat dengan manusia sudah berbeza. Alam malaikat dengan alam manusia berbeza. Dan sudah tentu ketika itu mereka akan guna isu pula, macam mana kami nak ikut agama ni? Kami bukan malaikat. Itu pula. Tetapi apa yang kita nak sebut dalam pertemuan kita pada malam ini, ada hikmah-hikmah yang besar bahawa nabi-nabi, rasul-rasul itu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada kalangan manusia sebagai satu bentuk pengajaran, pendidikan kepada manusia semua. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan buku Muhammad Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Syekh kita ni meninggal pada tahun 1998 dan Syekh kita ni terkenal dengan tafsir Asy-Sya'rawi dan buku-buku beliau masih tersebar sampai sekarang dan program-program beliau yang disiarkan 30 tahun dulu, 40 tahun dulu masih ada lagi di YouTube yang menjadi tontonan jutaan manusia seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada Syekh kita yang menulis buku yang sangat baik ini. Jadi sekadar itu dulu, aku qouli hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.